Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kami akan membentangkan tajuk Bani Qainuqa', Bani Nadir dan Bani Quraizah. Okey, saya akan membentangkan tajuk Bani Qainuqa'. So, Aziz Ramadan akan membentangkan Bani Nadir dan Nazirul Adli akan membentangkan Bani Quraizah. Okey, pengenalan bagi tajuk ni, hijrah Nabi ke Madinah. Okey, sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, di Madinah dah terdapat daripada bangsa Yahudi. Terdapat 3 kabilah daripada bangsa Yahudi yang menetap kat situ. Yang pertama Bani Qainuqa', yang kedua Bani Nadir dan ketiga Bani Quraizah. Okey, selain dekat situ, kira dekat situ juga terdapat kaum Aus dan kaum Khazraj. Okey, sekutu kaum. Sekutu kaum ni kiranya setiap bani ni mereka ada masing-masing ada sekutu yang ada kat Madinah tu. Kiranya Bani Qainuqa' dan Bani Nadir ni mereka ada sekutu daripada kaum Khazraj, dan Bani Quraizah sekutu daripada kaum Aus. Tentang Bani Qainuqa'. Okey, Bani Qainuqa' ni pengenalannya, mereka ni tinggal di kota Yasrib yang disebut sebagai Madinah. Lepas tu mereka ni juga tidak menguasai tanah, tidak ada tanah. Lepas tu mereka mencari nafkah melalui perdagangan dan kerajinan tangan dan menjadi tukang emas. Lepas tu mereka ni juga bersekutu dengan Arab, bersekutu dengan suku Arab dan iaitu Bani Khazraj, dan membantu mereka melawan kaum Aus. Lepas tu Bani Qainuqa' ni adalah Bani Yahudi yang paling berani sekali antara tiga-tiga kaum Yahudi tadi. Lepas tu mereka ni juga merupakan tukang emas yang mempunyai benteng, mempunyai tentera, mempunyai persenjataan, dan semua pasaran yang ada di kota Madinah tu dikawal oleh mereka. Okey, lepas tu pengkhianatan sering dibuat oleh kaum Yahudi. Kiranya pengkhianatan tentang perjanjian dengan orang Islam selalu dibuat, kiranya selalu terjadi antara orang Islam. Kiranya terutama Bani Qainuqa'. Bani Qainuqa' ni selalu mengingkari janji. Ni sebelum pembebasan besar Masjid Al-Aqsa pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab jadi khalifah. Lepas tu Rasulullah dan umat Islam ni mereka terpaksa melalui peringkat besar. Salah satu peringkat besar ni itu salah satu daripada orang Islam adalah untuk menghapuskan orang-orang Yahudi di Madinah. Lepas tu pembebasan Yahudi Madinah ni adalah untuk memerangi Bani Qainuqa' yang terjadi atas kehendak Allah SWT. Kiranya Allah menyampaikan perintahnya kepada Rasulullah SAW. Sebab peperangan ni ada 2 sebab. Sebab yang pertama, orang Yahudi ni tidak suka. Orang Yahudi ni jadi tak suka terhadap kemenangan orang Islam dengan kaum Quraisy dekat Mekah dalam pertempuran perang Badar. Lepas tu sikap buruk depa ni, tiba-tiba depa jadi tak suka ni ketika Rasulullah SAW mengumpulkan mereka di pasar. Di pasar depa tu Rasulullah kumpulkan mereka, panggil semua. Lepas tu Rasulullah mengajak mereka masuk Islam. Sebab yang kedua ni, salah seorang orang Yahudi menganiaya seorang wanita Muslim dengan mendedahkan auratnya dengan cara mengikat akhir pakaian wanita tersebut pada bahagian yang lain. Lepas tu seorang lelaki Muslim membantu wanita Muslim itu dengan membunuh orang Yahudi tersebut. Lalu beliau juga dibunuh oleh orang Yahudi yang lain. Lepas tu Rasulullah SAW mengumpul para sahabat dan menyiapkan tentera untuk mempertahankan kehormatan wanita tersebut, namun masih melihat keadaan orang Islam ketika itu. Kiranya cerita dia, orang Yahudi ni, orang Yahudi Madinah ni campur tangan dengan seorang wanita Muslim
dengan mengikat akhir pakaian wanita tersebut ke bahagian yang lain. Kiranya macam contoh macam ikat baju ke macam ke tiang, macam tu. Lepas tu bila ketika tu wanita tu sedang duduk, kira time dia bangun, lepas tu kira aurat dia terdedah, macam tu. Lepas tu wanita ni minta tolong. Lepas tu ada juga dekat situ ada orang Islam. Orang Islam ni pun dia dengar, lepas tu dia pi tolong, dia terus bunuh orang Yahudi tersebut. Lepas tu orang Yahudi lain nampak. Lepas tu orang Yahudi lain pun pi membunuh dia juga. Lepas tu cerita ni terdengar kepada Rasulullah SAW. So Rasulullah dengar jadi marah. Lepas tu Rasulullah pun mengumpulkan orang Islam, sahabat-sahabat dan tentera semua. Tapi Rasulullah kumpul orang Islam, tapi Rasulullah tak pi terus berperang dengan mereka. Tapi masa tu Rasulullah pun masih tengok keadaan orang Islam masa tu. Kiranya time tu pun orang Islam pun tak kukuh lagi. Ekonomi. Umat Islam selepas pada tu umat Islam telah mempunyai pasaran sendiri setelah bergantung pada pasaran Bani Qainuqa. Kiranya orang Islam pun selepas pada Rasulullah SAW mengumpulkan orang sahabat-sahabat pun, lepas tu Rasulullah tengok keadaan semua tu lama ketika tu, umat Islam pun dari segi ekonomi, umat Islam pun telah mempunyai pasaran sendiri setelah bergantung. Kiranya selalu kan duk pi pasar orang Bani Qainuqa. Lepas tu sekarang dah ada pasar, orang Islam dah ada pasar sendiri. So tak bergantung pada pasar Bani Qainuqa dah. Lepas tu pula mempunyai sumber air dengan pembelian rumah wel oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Lepas tu pula sumber air pun dah ada sendiri, orang Islam dah ada dah. Lepas tu pula umat Islam tidak bergantung kepada suku dan pihak lain untuk menjamin mereka. Kiranya sebelum ni umat Islam bergantung banyak kepada Bani Qainuqa, tapi sekarang umat Islam dah ada semua dah dari segi ekonomi. Kisah pengepungan ni dinyatakan bahawa orang-orang Yahudi dari Bani Qainuqa adalah tukang tua dan mereka adalah sekutu daripada Abdullah bin Ubay dan Abdullah bin Ubay bin Salul. Kiranya orang-orang Yahudi ni mereka ada sekutu dengan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay ni raja kot kalau tak silap. Raja pada mana tak tahu. Lepas tu Nabi Muhammad SAW ni bimbang akan pengkhianatan mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan perjanjian mereka itu sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Anfal ayat 58. Kiranya time tu mereka dah tunjuk dah tanda-tanda permusuhan dengan orang Islam. Lepas tu Rasulullah takut, Rasulullah kembalikan perjanjian tu, sebab macam tak boleh nak ni dah, macam mereka macam nak bermusuhan dengan orang Islam. Lepas tu pula Rasulullah SAW mengepung orang Yahudi dekat dalam Madinah tu. Lepas tu pengepungan tu berlaku selama 15 hari. Lepas tu orang Yahudi Bani Qainuqa ni merasa tertekan. Kiranya mereka kan kena kepung dalam tu. Lepas tu mereka rasa macam dikurung, rasa macam terkurung. Lepas tu kiranya orang Yahudi Bani Qainuqa merasa tertekan dengan pengepungan ini dan bersetuju menerima keputusan Rasulullah SAW. Mereka menerima keputusan Rasulullah untuk tinggalkan Madinah. Lepas tu Abdullah bin Ubay ni dia banyak kali minta untuk dibebaskan. Dia minta kepada Rasulullah untuk dibebaskan. Kerana lepas tu sebab tu juga dia dah minta banyak kali, Rasulullah pun dah macam tak tahu rasa macam mana. Lepas tu Rasulullah pun menerima permintaan untuk membebaskan mereka daripada ikatan yang diikat tu. Lepas tu menyuruh mereka tinggalkan Madinah. Lepas tu pula Rasulullah mengatakan siapa yang terlibat dengan
terlibat dengan masalah yang dekat pasar tu dengan seorang wanita Muslim tu, dipancung. Itu sahaja daripada kisah Bani Qainuqa. Wabarakatuh. Saya Muhammad Hafizul Ramadan bin Zulkifli. Saya akan teruskan saya punya tajuk iaitu kaum Yahudi, iaitu Bani Nadir, iaitu di mana dalam kaum ini terdapat kisah-kisah mereka tersendiri, iaitu saya akan terangkan kisah mereka ini daripada pelbagai skop, iaitu secara ringkasan, iaitu Bani Nadir, iaitu dari segi pengalaman dan perancangan kerja mereka terhadap Rasulullah. Seterusnya adalah pengusiran Bani ini, iaitu Bani Nadir ini, dan seterusnya yang terakhir iaitu pengajaran. Okey, baik. Saya akan teruskan dengan pengenalan Bani Nadir ini, di mana Bani Nadir ini merupakan salah satu kaum kabilah yang terbesar dari bangsa Yahudi yang tinggal berjiran dengan bangsa Arab, iaitu kaum Aus dan Khazraj yang terletaknya di Madinah. Sebenarnya setelah kedatangan Rasulullah SAW, mereka memeterai perjanjian dengan orang Islam sebagaimana yang mereka tetapkan dalam perjanjian tersebut, iaitu perjanjian keamanan dan kerjasama mereka yang disebut sebagai Piagam Madinah, iaitu Miftah Al-Madinah. Tetapi namun tabiat yang berakar tabiat khianat yang berakar umbi di dalam kaum Yahudi ini mendorong mereka untuk melanggar perjanjian tersebut. Okey, di mana kaum ini memang tabiat mereka ini memang tabiat yang suka khianat lah. Mereka tidak mematuhi apa perjanjian mereka ini bersama apa yang mereka telah perjanjian yang mereka telah dimeterai mereka lah. Mana mereka langgar. Sebenarnya adalah sekali peperangan di antara mereka ini dengan mereka seringkali berperang dengan sekutu masing-masing, kerana orang Yahudi ini bersikap berlepas diri sambil mengancam kaum musyrikin ini. Okey, kaum Yahudi ini seringkali mereka ini berperang dengan sekutu masing-masing. Maknanya sekutu masing-masing ini seperti yang saya tadi sebut tadi, kaum Aus dan Khazraj sebagai macam jiran-jiran mereka lah, partner-partner mereka seringkali berperang, dan mereka mengancam dengan mengatakan akan tibanya masa kebangkitan seorang Nabi di akhir zaman. Kami bersamanya memerangi kalian seperti memerangi Adan Iram. Okey. Namun tak kala Rasulullah SAW telah muncul dari kalangan bangsa Arab Quraisy, berimanlah kaum Aus dan Khazraj ini. Okey, dengan perancangan keji kaum Bani Nadir terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama, di mana Bani Nadir menjadi semakin angkuh, biadab dan berani menyuarakan kata-kata yang berunsurkan ugutan terhadap Rasulullah SAW. Okey, di mana sebelum itu saya nak tahu poin pertama dan kedua itu lebih kurang sebab ada kesilapan. Okey, di mana peristiwa ini berlaku selepasnya peristiwa sedih yang menimpa umat Islam, iaitu di Medan Uhud, dan pemulauan Bani kabilah Yahudi iaitu Bani Qainuqa. Okey. Sebenarnya di mana mengadakan perkataan baru, iaitu membantu Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy dalam memerangi dan memperandakan jamaah Rasulullah SAW. Okey, apa yang saya nak cerita kat sini bahawa mereka merancang perancangan ini secara diam-diam untuk memerangi jamaah muslimin yang dipimpin Rasulullah SAW. Sebelum peristiwa di Uhud, Ketua Umum kabilah Bani Nadir iaitu Ka'ab bin Al-Ashraf mewakili mereka keluar ke Mekah bersama-sama dengan 40 orang pengikutnya menemui Abu Sufyan yang menjadi pemimpin Mekah ketika itu selepasnya kematian Abu Jahal. Okey, pembagian mereka adalah bagi menyatakan kemarahan terhadap tentera Islam yang mengadakan yang menang di Perang Badar yang lalu, dan kesediaan mereka mengadakan perkataan baru bersama dengan Abu Sufyan, iaitu dengan membantu Abu Sufyan dan kaum kafir Quraisy dalam usaha memerangi memperandakan jamaah Rasulullah SAW. Namun akan tetapi Rasulullah SAW telah memilih beberapa orang sahabatnya untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf.
Maknanya Ka'ab bin Ashraf ni berjaya dibunuh. Dan Rasulullah mengutuskan antara sahabat Rasulullah yang diutuskan untuk membunuh Ka'ab bin Ashraf ni, iaitu adalah Muhammad bin Maslamah, Abbad bin Bashar, Abu Nailah, Al-Harith bin Aus dan sekumpulan puak Aus. Okey. Komplot jahat dari Bani Nadir untuk membunuh Rasulullah dengan cara menjatuhkan batu di atas batu dari atas atap rumah mereka. Okey, perkara ini berlaku pada bulan Rabiul Awal tahun ke-4 Hijrah. Rasulullah SAW termasuk beberapa orang sahabat, antaranya iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan Saidina Ali bin Abi Talib, pergi ke perkampungan Bani Nadir ini untuk menyelesaikan untuk membincangkan urusan diat di antara dua orang dari kabilah Bani Amir yang dibunuh secara tidak sengaja oleh Am bin Umayyah Al-Damri radhiyallahu kerana menyangka bahawa mereka kaum musyrikin di dalam peristiwa Bi'ru Ma'unah. Perpergian Rasulullah SAW bertemu Bani Nadir sebagai bukti kesertaan baginda terhadap perjanjian dengan mereka, iaitu Rasulullah pergi dengan sebagai bukti kesertaan Nabi untuk sebab dah berjanji kan. Iaitu dengan cara meminta pandangan dan bantuan sebagai rakan sekutu dalam kerajaan Islam di Madinah. Malangnya kepercayaan Rasulullah SAW terhadap Bani Nadir ini dikhianati. Sedangkan Rasulullah SAW seterusnya ketika Rasulullah sedang duduk bersandar di salah satu perumahan kabilah Bani Nadir, berlaku komplot jahat dari Bani Nadir untuk membunuh Nabi, iaitu dengan cara menjatuhkan batu dari atap mereka. Huyai bin Akhtab ialah merupakan pemain utama komplot pembunuhan ini dengan mengarahkan Amru bin Jahash agar menghempapkan batu itu ke atas kepala Rasulullah SAW. Tetapi Allah mengkhabarkan kepada Rasulullah SAW tentang perancangan jahat itu. Lantas baginda bingkas bangun dari tempat tersebut dengan segera seolah-olah mempunyai sesuatu keperluan menuju ke Madinah dengan pengusiran Bani Nadir. Okey, sekarang ni kita telah masuk kepada pengusiran Bani Nadir. Okey, yang pertama, akibat daripada perkara itu, maka terbatallah perjanjian damai atau politik di antara orang Islam dan Rasulullah SAW mengutuskan Muhammad bin Maslamah untuk memberitahu mereka. Okey, maka akibat daripada peristiwa yang mereka merancang untuk menghempak batu kepada Rasulullah ini, maka terbatallah janji ini. Perkara ini berlaku apabila tindakan mengejut Rasulullah SAW itu menimbulkan tanda tanya kepada para sahabat, yang kemudiannya mereka menyusul sama pulang ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah SAW menceritakan rencana keji orang-orang Yahudi ini, orang-orang Yahudi Bani Nadir ini ke atasnya. Oleh kerana para sahabat meletakkan sepenuh kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya, tidaklah mereka mempersoalkan kenyataan baginda Nabi tentang perancangan Bani Nadir. Tidak pula para sahabat membantah Rasulullah SAW kerana perancangan Bani Nadir itu akan menyebabkan perjanjian damai atau kerjasama politik tahalluf siasi dengan umat Islam terbatas sama sekali. Bani Nadir menyadari kesannya justru mereka tidak memberikan apa-apa reaksi, bahkan akur apabila Rasulullah SAW mengutuskan Muhammad bin Maslamah. Okey. Selanjutnya, apa yang diucapkan oleh Muhammad bin Maslamah itu adalah, keluarlah dari negara kami dan jangan kalian tinggal di sini. Aku berikan kamu tempoh 10 hari. Sesiapa yang masih kekal di sini akan kupenggal lehernya. Maknanya di situ terdapat amaran daripada Muhammad bin Maslamah, apa yang telah Nabi suruh pada Muhammad ini. Jika mereka tidak keluar daripada kawasan ini dalam tempoh dalam tempoh 10 hari, maka mereka akan dipenggal. Okey. Kemudian kaum ini didatangi oleh Abdullah bin Ubay, iaitu si munafik, ketika mereka untuk bersiap untuk keluar. Apa yang saya nak ceritakan di sini bahawanya bahawa
Abdullah bin Ubay ini, iaitu si munafik ini, mahu mengekalkan status tahalluf siasi masyarakat Madinah dengan Bani Nadir, dan Abdullah bin Ubay ini melarang mereka keluar, sambil mengumumkan bahawa harapan baru, iaitu dengan berjanji menghantar 2,000, iaitu 2,000 orang penyokong-penyokongnya untuk mempertahankan hak Bani Nadir. Dan apabila harapan palsu itu telah diumumkan, maka Bani Nadir ini mengubah fikiran untuk kekal berkubur atas arahan Huyai bin Akhtab, dan harapan baru Abdullah bin Ubay itu diterima bulat-bulat oleh kabilah Bani Nadir ini, yang kononnya mahu membantu mereka walaupun berlaku pentumpahan darah. Okey. Dan lalu mereka ini mereka berdegil dengan arahan Rasulullah dan terus berkubu dengan harapan baru itu akan berlaku. Okey, dan akibat daripada kedegilan Bani Nadir ini, mereka dibayar dengan penggabungan tentera kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, apabila Nabi Nadir ini melihat tentera Islam, mereka melepaskan anak panah sambil berkubur di pokok-pokok kurma dan kebun-kebun tanaman mereka. Penggabungan ini berlaku selama 15 hari, dan Bani Nadir ini masih bertahan mengharapkan bantuan dari yang dijanjikan oleh Abdullah bin Ubay. Rasulullah SAW mengarahkan tentera muslimin untuk menebang dan membakar pohon-pohon kurma yang menaungi kabilah Bani Nadir. Dan akibat daripada pembakaran pokok-pokok yang telah diarah oleh Rasulullah itu, perbuatan tentera Islam tu yang membakar tanaman milik Madinah itu telah menggerunkan jiwa kaum munafik ini, dan menjadilah mereka jiwa kaum Madinah ini dengan perasaan takut, lagi takut lah kan. Okey, seterusnya apabila bantuan harapan palsu itu tidak ditunaikan, maka tiadalah harapan yang telah dijanjikan seperti Ubay bin Abdullah itulah. Maka maafkan saya, di mana Abdullah bin Ubay, di mana perjanjian mereka itu, harapan itu tidak datang, maka perakhirannya mereka menghantar utusan kepada Rasulullah SAW untuk menyerah diri dan keluar dari Madinah, dan Rasulullah meletakkan syarat kepada Bani Nadir agar keluar tanpa membawa senjata. Maka mereka keluarlah dari Madinah itu dengan membawa harta-harta mereka dan meninggalkan senjata mereka. Okey. Pengajaran. Okey, di mana sejak zaman Rasulullah SAW, kaum Yahudi ini dikenali sebagai bangsa yang tidak sepakat dalam semua perkara, sekalipun ia melibatkan maruah bangsa dan kepercayaannya sendiri. Okey, apa yang nak saya terangkan di sini, bahawa kaum Yahudi ini daripada zaman Rasulullah memang mempunyai tabiat khianat. Khianat di mana mereka ini tidak bersepakat dalam apa jua perkara pun, walaupun dengan kaum mereka sendiri. Mereka ni tidak bersepakat lah. Mereka ni tak sekepala lah maksud dia kan. Maksudnya dan mereka tidak mempercayai sesama mereka sendiri. Sebenarnya adalah malangnya di zaman ini perangai play safe Yahudi ini menjakiti umat Islam, di mana mereka membiarkan saudara-saudara mereka diasak oleh musuh Islam. Mereka membiarkan saudara-saudara mereka diasak oleh musuh. Mereka juga tidak mempedulikan saudara-saudaranya yang dihina, dicaci, mereka juga bahkan dibunuh. Mereka juga tidak sepakat dalam hukum hak agama. Mereka juga suka memecahkan diri dari ayat-ayat Allah dan sanggup bekerjasama dengan kumpulan-kumpulan lain dan mengaburi kebenarannya, untuk mengaburi kebenarannya. Okey, di mana banyak berlakunya apa yang nak katakan yang disimbolkan nak katakan daripada ayat ni, di mananya belajarnya sekarang golongan munafik. Okey, dan seperti yang kita berlaku banyaknya penindasan di negara-negara Islam seperti negara Palestin, dan kita ada yang pihak yang melihat sahaja, tak berbantu. Oleh itu kita umat Islam haruslah berbantu dan untuk menentang perbuatan
terhadap menentang untuk perbuatan Zionis ini terhadap Gaza, penindas iaitu perbuatan mereka yang menindas umat Islam di sana. Oleh itu kita sebagai umat Islam kita tidak boleh melihat, maka kita kena membantu mereka dan kita harus menentang apa yang dilakukan oleh rejim Zionis ini. Okey, dan kita sebagai umat Islam juga tidak sepatutnya untuk kita menjadi orang yang munafik, dan kerana perbuatan munafik ini adalah perbuatan yang paling keji dan amatlah tidak disukai oleh Allah. Oleh maka itu, dengan itu saya teruskan dengan kawan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Muhammad Nazrul Azli bin Muhammad Talib. Saya akan menerangkan mengenai Bani Quraizah, yang mana saya merujuk pada buku biografi Muhammad bin Abdullah. Okey. Sebelum saya menerangkan, saya akan menyimpulkan dahulu apa yang akan saya sampaikan, yang mana Bani Quraizah ini sebenarnya satu kaum, yang mana kaum Yahudi yang berada, satu-satunya kaum Yahudi yang berada di Madinah. Jadi cerita Bani Quraizah ini sebenarnya berlaku selepas perang Khandaq. Setelah selesai perang Khandaq, Nabi Muhammad pulang dan baginda mendapat perintah untuk kembali ke Bani Quraizah untuk perang. Jadi saya akan ceritakan dulu apa Bani Quraizah ini adalah satu kaum Yahudi yang tinggal di tanah subur dan berair di padang pasir, iaitu di Madinah. Dan ia adalah satu-satu kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Dan Bani Quraizah ini juga adalah sekutu dengan kabilah Aus. Yang mana tadi kawan saya mengenai Bani Qunayqa dan Nadir adalah sekutu Khazraj. Jadi di sini semasa berlaku perang Khandaq, yang mana saya tunjuk gambar raja. Yang mana semasa berlaku perang Khandaq ini adalah Madinah. Dan ini parit yang digali oleh umat Islam sebagai benteng pertahanan. Jadi umat Islam berada di sini dan Bani Quraizah berada di sini. Dan yang dari atas ini adalah umat Islam diserang dari arah atas. Setelah mereka diserang dari arah atas, dan dalam masa yang sama Abu Sufyan telah menghantar Huyai bin Akhtab untuk menghasut Ka'ab bin Asad, iaitu Ka'ab bin Asad ini adalah ketua Bani Quraizah. Yang mana Huyai bin Akhtab ini daripada ketua Bani Nadir, yang mana Huyai ini datang kepada Ka'ab untuk menghasut supaya beliau membuka laluan belakang. Beliau membuka jalan belakang untuk memberi laluan kepada mereka untuk menyerang dari arah belakang. Di sini menjadi satu pengkhianatan, yang mana Ka'ab telah melanggar perjanjian beliau dengan Rasulullah SAW. Lalu beliau Ka'ab ini membuka laluan dari arah belakang, dan Nabi Muhammad SAW perasan bahawa Bani Quraizah ini telah mengkhianati baginda. Jadi selepas selesai sudah perang Khandaq ini, yang mana umat Islam menang, lalu Nabi dan para sahabat pergi ke masjid untuk menunaikan solat zuhur. Jadi selepas solat zuhur, Nabi pulang ke rumah untuk berehat dan mandi. Dan ketika Nabi berada di rumah, yang mana waktu itu Nabi sedang mandi, datang seorang sahabat yang mana namanya Diyah Al-Kalbi. Yang mana Diyah Al-Kalbi ini adalah sahabat yang paling kacak. Beliau datang ke rumah Rasulullah SAW, dan pada waktu itu Siti Aisyah yang membuka pintu, dan dia ini berkata, bolehkah aku ingin berjumpa dengan Muhammad? Lalu Siti Aisyah kata Muhammad sedang mandi. Jadi dia ni kata, aku ingin berjumpa dia sebentar. Lalu waktu itu Muhammad rasa lain, yang Muhammad dapat merasakan bahawa itu bukan dia, malah itu adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang mana menyerupai dia. Lalu malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, adakah kamu telah menyimpan pakaian perang kamu, sedangkan kami para malaikat tidak lagi meletak senjata kami? Sesungguhnya Allah memerintahku untuk menyampaikan kepada kamu untuk berperang dengan Bani Quraizah." Jadi selepas Nabi Muhammad SAW mendengar perintah tersebut, baginda terus menyiapkan pakaian perang beliau, baginda, dan terus ke masjid untuk mengumpul umat Islam. Apabila sampai di masjid,
beliau mengumpul semua umat Islam dan ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah ada perkara yang belum kita selesaikan lagi?" Lalu baginda menjawab, "Sesungguhnya aku dapat perintah daripada Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam bahawa kita untuk perangi Bani Quraizah." Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, kita perlu bergerak sebelum asar dan kita asar di Bani Quraizah. Okey. Dijadikan cerita dalam perjalanan ke Bani Quraizah berlaku satu peristiwa yang mana perbezaan pendapat antara sahabat. Okey. Yang mana sebahagian sahabat apabila mendengar lawangan azan mereka berhenti dan menunaikan solat asar. Dan sebahagian sahabat meneruskan perjalanan sampai ke Bani Quraizah baru mereka menyelesaikan solat asar. Okey. Jadi apabila kelompok yang menunaikan solat asar di tengah jalan ini sampai dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kamu menunaikan solat asar di tengah jalan tadi?" Okey. Lalu kelompok A ini yang mana kelompok menunaikan solat asar dalam perjalanan, mereka menjawab, "Sesungguhnya kami memahami maksud kamu jangan solat asar kecuali di Bani Quraizah hanyalah untuk menyuruh kami cepat supaya tidak melengah-lengahkan masa, tidak melambat-lambatkan masa." Okey. Jadi dalam perjalanan kami mendengar laungan azan lalu kami berhenti, kami menunaikan solat asar. Okey. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya kepada kelompok B, iaitu kelompok yang solat asar di Bani Quraizah. Okey. Lalu kelompok B ini menjawab, "Kami menunaikan solat asar di Bani Quraizah kerana kami patuh pada arahan kamu. Kami faham bahawa kamu suruh kami solat asar di Bani Quraizah, kami solat asar di Bani Quraizah." Jadi di sini Rasulullah kelompok A ini bertanya, adakah kami perlu melakukan solat asar lain? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata tidak perlu, kedua-duanya betul. Okey, di situ adalah terjadinya satu peristiwa yang mana perbezaan pendapat lalu diselesaikan dengan kedua-duanya betul. Sebab apa? Sebab masing-masing mempunyai pendapat masing-masing. Okey. Jadi apabila sampai di Bani Quraizah, mereka melihat bahawa Bani Quraizah ini telah melakukan persiapan yang lengkap, yang rapi. Okey. Jadi Bani Quraizah ini tidak mahu menyerah diri dan lalu umat Islam mengepung Bani Quraizah selama 19 hari. Lalu Bani Quraizah meminta Muhammad, iaitu meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar wakil untuk berunding. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghantar Abu Lubabah untuk mewakili umat Islam untuk berunding dengan Bani Quraizah. Lalu apabila Abu Lubabah pergi ke Bani Quraizah dan pihak Bani Quraizah ini bertanya kepada Abu Lubabah, "Apa yang akan berlaku sekiranya kami menyerah diri?" Lalu Abu Lubabah membuat isyarat yang mana isyarat itu menunjukkan bahawa mereka akan dipancung. Okey, setelah mendapat berita yang mereka akan dipancung, Bani Quraizah ini berasa takut dan mereka tidak mahu menyerah diri disebabkan apabila mereka menyerah diri, mereka akan mati dipancung. Okey. Jadi mereka berkata kita akan bertahan sebab apa? Sebab keperluan di dalam kubu kita mencukupi. Okey. Lalu setelah berlaku kepungan selama 19 hari tersebut, kemudian ketua Bani Quraizah ini iaitu Ka'ab bin Asad mengumpul semua Bani Quraizah untuk berbincang. Mereka perlu melakukan sesuatu supaya mereka dapat selesaikan perkara ini. Sebab apa? Ka'ab ini berkata tidak ada perkara lain kecuali satu daripada 3 jalan kita pilih. Okey, yang mana mereka tanya kepada Ka'ab, apa satu daripada 3 jalan tersebut? Okey, lalu Ka'ab mengatakan bahawa yang pertama, kita ikut agama Muhammad, iaitu agama Islam. Yang kedua, kita bunuh isteri dan anak-anak serta kanak-kanak, dan dalam masa yang sama kita perang umat Islam. Okey, dan yang ketiga, kita memerangi umat Islam pada malam Sabtu, yang mana pada malam Sabtu ini adalah malam untuk berehat. Okey. Jadi ketiga-tiga pendapat ini, ketiga-tiga cadangan Ka'ab ini tidak disetujui. Sebab apa? Sebab yang pertama, mereka kata kami tidak akan sama sekali mengikut ajaran Muhammad. Dan yang kedua, apa salah isteri dan anak-anak kami serta budak-budak kecil sehingga kita perlu membunuh mereka?
Itu alasan mereka yang kedua. Dan yang ketiga, memerangi pada malam Sabtu, yang mana mereka berkata sesungguhnya Allah menyumpah mereka yang memerangi malam Sabtu itu menjadi beruk dan khizir. Jadi ketiga-tiga cadangan ini tidak boleh diterima. Okey. Jadi apabila ketiga-tiga cadangan ini tidak boleh diterima, lalu mereka pun terpaksa reda, macam terpaksa tunggu untuk perang. Okey, jadi setelah 19 hari umat Islam telah mengepung Bani Quraiza ini, jadi tibalah masa untuk umat Islam menyerang Bani Quraiza. Okey, apabila umat Islam telah bersiap untuk menyerang Bani Quraiza, Bani Quraiza ini menjerit dengan jeritan yang kuat yang mengatakan, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kami sedia menerima hukuman daripada kamu." Okey. Jadi apabila mendengar jeritan tersebut menunjukkan mereka telah menyerah kalah. Okey. Lalu mereka membuka pintu kubu untuk memberi umat Islam masuk. Dan pada waktu itu Nabi Muhammad SAW menyuruh tentera-tentera Islam mengikat 700 orang laki-laki. Okey. Jadi ketika Rasulullah SAW ingin menjatuhkan hukuman, yang mana mereka tahu apabila mereka menyerah kalah, hukuman mereka adalah bunuh. Okey. Jadi datangnya suku Aus ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, tidakkah kamu meringankan hukuman tersebut seperti mana kamu meringankan hukuman kepada sekutu Khazraj?" Lalu Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya Bani Quraiza ini melakukan satu perkara yang lebih berat daripada sekutu Khazraj. Okey. Jadi dalam masa sama Nabi Muhammad SAW berkata, "Adakah kalian setuju sekiranya hukuman ini aku serahkan kepada orang kalian, iaitu ketua kalian?" Okey. Yang mana mereka tanya, "Siapa?" Lalu Rasulullah SAW berkata, "Aku akan berikan tanggungjawab ini kepada Sa'ad bin Mu'az," yang mana ketua mereka lah, Sa'ad bin Mu'az ini. Okey. Jadi apabila Sa'ad bin Mu'az ini memikul tanggungjawab ini, lalu pada waktu itu Sa'ad memandang kepada sekutu Aus, lalu Sa'ad berkata, "Adakah hukumanku ini akan diterima oleh kalian?" Lalu mereka berkata, "Ya, kami terima." Lalu Sa'ad ini menoleh ke arah umat Islam, kepada pemimpin-pemimpin Islam, dan Sa'ad berkata, "Adakah hukuman yang aku akan jatuhkan ini disetujui oleh kalian?" Lalu pemimpin-pemimpin Islam kata, "Ya, kami bersetuju." Lalu Sa'ad bin Mu'az ini menjatuhkan hukuman yang mana semua lelaki dibunuh atau dipancung, dan wanita serta anak-anak menjadi tawanan. Lalu apabila baginda Rasulullah SAW mendengar hukuman tersebut, lalu baginda terus bertakbir dan berkata, sesungguhnya hukuman yang kamu beri itu adalah hukuman Allah dari langit." Lalu mereka pun Rasulullah SAW menyuruh umat Islam menggali lubang dan membawa 10 orang demi 10 orang, dan sampai ke 700 orang. Okey, kira pada waktu itu semua orang Yahudi telah mati dibunuh. Okey, dalam melakukan pembunuhan tersebut, dalam melakukan kerja pancung, bunuh semua itu, datang seorang wakil daripada Bani Quraiza, yang mana wakil ini berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, bolehkah kamu membebaskan seorang tawanan yang mana bernama Zubair bin Sabah?" Lalu Rasulullah SAW membebaskan Zubair bin Sabah, dan pada waktu itu apabila Zubair bin Sabah dibebaskan, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apakah hukuman yang akan dikenakan kepada sahabatku, iaitu Huyai bin Akhtab?" Yang mana Rasulullah SAW kata hukuman yang akan dikenakan adalah hukuman bunuh. Jadi apabila Zubair bin Sabah ini mendengar bahawa Huyai ini iaitu
sahabat beliau akan dibunuh. Lalu Zubair bin Sabah ini berkata, sesungguhnya aku rela mati bersama Huyai dan aku akan dimasukkan ke syurga bersamanya. Lalu Abu Bakar berkata, dia akan menemani sahabatnya itu ke neraka. Sebab apa? Sebab mereka telah melakukan pengkhianatan dan telah memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi setakat itu saja tentang Bani Quraidah. Jadi itu saja daripada kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.